Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kalau korang belum lagi subscribe channel ni, korang boleh subscribe di bawah. Nak lagi, kalau korang ni memang suka cerita yang pasal crime, pasal misteri dan juga seram. Untuk cerita kejap lagi, Nina akan ceritakan tentang satu kes pembunuhan yang sangat misteri dan famous pada tahun 1912. Seramai 8 orang mangsa telah dibunuh dalam rumah tadi dan semua cermin termasuklah tingkap rumah tu telah ditutup dengan kain. Siapa yang ingat pada tahun yang sama ni adalah tahun yang mana kapal Titanic telah pun karam. Pada masa tu seluruh Eropah bagi perhatian kepada kes Titanic ni, terutamanya Amerika. Banyak surat khabar yang diterbitkan semuanya tentang Titanic je. Tapi kejadian pembunuhan ni telah mengubah perhatian orang Amerika daripada Titanic dan pihak media pun mula menceritakan tentang kejadian pembunuhan ni di depan muka akhbar diorang. Jadi kalau korang nak tahu kisah dia macam mana, so without wasting any time, let's get started. Pada 10 Jun tahun 1912, seramai 8 orang telah dibunuh dalam sebuah rumah di Villisca, Iowa, Amerika. Mangsa-mangsa tadi termasuklah 2 orang dewasa, 6 orang kanak-kanak dan diorang ni telah diserang dengan menggunakan kapak. Family yang terkorban ni dikenali sebagai keluarga Moore. Kes ni juga dikenali sebagai Villisca X Murder ataupun pembunuhan kapak Villisca. So macam biasalah, sebelum Nina cerita apa yang jadi, Nina akan perkenalkan dulu background mangsa-mangsa dalam kes ni. Josiah Moore ataupun dipanggil sebagai Joe merupakan seorang ahli perniagaan yang terkenal dan berjaya. Jadi dia telah beli rumah tadi pada tahun 1903 dan dia tinggal bersama isteri dan juga 4 orang anak diorang. Anak sulung diorang bernama Herman 11 tahun, Catherine 10 tahun, Boyd 7 tahun dan anak bongsu diorang Paul berusia 5 tahun. Orang-orang dekat situ semuanya suka Joe sebabnya dia ni baik, peramah dan selalu ke gereja. Jadi dalam rumah yang dia beli tadi ni ada 3 bilik dan 1 bilik air. Kalau kita masuk dekat dalam rumah dia, kita akan jumpa dapur dulu dan sebelah kanan ni akan ada 2 pintu. Pintu-pintu tadi ni satu menuju ke ruang tamu dan satu lagi menuju ke tingkat atas. Bila kita masuk dalam ruang tamu ni pula, sebelah kanan akan ada 1 bilik tetamu. Dekat tingkat atas pula ada 2 bilik yang duduk secara bertentangan dan bilik tadi tu adalah bilik Joe dengan Sarah dan juga anak-anak diorang. Pada malam kejadian, Joe dengan Sarah dan juga anak-anak dia tidur dalam bilik masing-masing. Dan dalam bilik tetamu diorang ni ada lagi 2 orang gadis yang tidur dekat rumah diorang. Gadis tadi adalah Lina berusia 12 tahun dan adik dia Ina berusia 8 tahun yang merupakan anak kepada jiran diorang. Dua beradik ni tidur situ pun sebab anak Joe yang bernama Catherine tadi tu yang ajak kawan-kawan dia tidur dekat rumah dia. Disebabkan diorang ni berkawan baik, lepas tu jiran-jiran pun kenal Joe dengan Sarah ni macam mana kan. So mak ayah adik-beradik tu pun bagilah anak dia tidur dekat sana. Dikatakan pada waktu malam masa diorang tengah tidur ni kan, ada orang telah pecah masuk ke dalam rumah diorang melalui pintu yang tak berkunci. Dan disebabkan inilah keseluruhan ahli keluarga tadi tu telah dibunuh dengan cara yang sangatlah kejam dan tak berperi kemanusiaan. Lagipun kawasan yang diorang tinggal ni dipercayai sangat selamat sebabnya diorang ni tinggal di bandar yang terpencil dan tak ada kes jenayah. Jadi sebab tu diorang tak kisah kalau pintu rumah diorang ni tak berkunci. Sebabnya diorang yakin tak ada siapa pun nak buat jahat dekat sana. Dah nama pun manusia kan, rambut je sama colour tapi hati ni lain-lain, betul tak? Walaupun pintu rumah diorang ni tak berkunci, tapi kan luar rumah diorang tu sentiasa cerah dengan lampu minyak yang dipasang. Jadi dekat luar rumah tu tak adalah gelap sangat dan orang still boleh nampak lagi rumah diorang ni. Pembunuh tadi tu pula dikatakan telah masuk ke dalam rumah tu dengan menggunakan 1 lampu dan juga sebilah kapak. Bila dia dah berjaya masuk ke dalam rumah tadi, dia terus naik ke tingkat atas. Dia ni macam dah tahu layout rumah tu, siapa tidur dekat atas, siapa tidur dekat bawah. Sebabnya lepas dia masuk tu, dia terus ke tingkat atas dan dia memang dah target nak bunuh siapa dulu. Dia bunuh Joe dengan Sarah dulu, kemudian anak-anak dorang dan yang terakhir adalah 2 gadis yang tidur dalam bilik tetamu dorang. Lepas dia dah bunuh cepat-cepat tu kan, dia terus keluar dari rumah tadi dan dia sempat ambil kunci rumah dan dikunci pintu mana yang dia masuk tadi. Jadi bila polis datang dekat sana dan siasat itu yang membuatkan polis tertanya-tanya macam mana dia tu boleh masuk ke dalam rumah keluarga Moore tadi sedangkan semua pintu berkunci. Tapi sebenarnya pembunuh tu dah pun ambil kunci rumah diorang dulu dan kunci balik pintu yang dia masuk tu. Esok pagi tu jiran diorang yang lain yang bernama Mary ni, dia rasa pelik sebab rumah keluarga Moore ni sangatlah sunyi dan sepi. Kita tahulah kan kalau ada budak-budak dalam rumah tu mesti bising punya dengan jerit diorang, dengan gelak-gelak diorang ni kan. Tapi kali ni rumah tu memang sunyi semacam dan tak bising macam selalunya. Mary mula rasa ada yang tak kena sebab dia yakin keluarga Moore memang ada dekat dalam rumah. Jadi Mary ni pun ke rumah Moore sebab rasa curiga tadi dan dia pun ketuk-ketuk pintu rumah diorang. Tapi tak ada siapa yang buka. Lepas tu dia pun pergilah belakang rumah diorang dan masih nampak ayam keluarga Moore ni masih terkurung dalam reban dan dia pun bukalah pintu tadi
untuk lepaskan ayam tu. Lepas tu Mary ni pun decide lah untuk call abang kepada Joe ni untuk tanya pasal keluarga Moore. Lepas tu dia minta abang kepada Joe ni untuk datang ke sana untuk cek keadaan family dia. Nasiblah abang Joe ni ada kunci pendua sebab Joe pernah bagi dekat dia, dan dia pun masuk ke rumah tadi tu dengan menggunakan kunci tadi. Bila dia masuk je ke dalam rumah tu, dia dah nampak sesuatu yang dia tak boleh nak hadam dengan akal fikiran dia. Semua orang dalam rumah tadi dijumpai meninggal dalam keadaan yang mengerikan dan badan diorang ni penuh dengan darah. Tak lama lepas tu polis pun sampailah ke rumah tadi dan diorang pun memulakan siasatan. Jadi polis yakin yang pembunuh tadi tu telah bunuh Joe dengan Sarah dulu sebab luka-luka dekat badan diorang ni sangatlah teruk. Lagi satu, pembunuh ni dia hayung kapak tu terlalu tinggi sampaikan dia punya shilling tu koyak sikit tau. Dekat badan Joe ni je ada kesan sebanyak 30 tetakan. Memang ngeri habis lah. Dan jasad Joe ni lah yang paling teruk berbanding dengan orang lain. Seolah-olah kesan tetakan tu macam orang tu dengki gila ataupun sakit hati gila dengan Joe. Muka dia pula memang hancur dan dia punya biji mata ni sampai hilang, tahu tak? Sarah dengan anak-anak dia yang lain, luka diorang ni tak adalah teruk sangat macam Joe, tapi adalah kesan tetakan dekat bahagian muka diorang tu dan darah pun memang sangatlah banyak. Jadi kesemua mangsa tadi memang kena serang dekat bahagian kepala dulu sehinggalah diorang ni meninggal. Salah seorang tetamu diorang yang bernama Lina tadi tu dipercayai sedar semasa kejadian ni terjadi. Sebabnya dekat badan dia ni ada kesan pergelutan dan luka sebab nak mempertahankan diri. Jadi selepas pembunuh tu dah bunuh semua orang, sebelum dia keluar dari rumah tadi, dia sempat tahu buat ritual yang pelik dalam rumah diorang. Dia tutup kepala Sarah dengan Joe dengan menggunakan cadar. Lepas tu kepala budak-budak yang lain ni dia tutup dengan pakaian. Lagi satu, cermin dan juga tingkap dalam rumah tu semuanya ditutup dengan kain dan juga tuala. Lepas tu dia ambil daging bacon yang masih fresh dalam peti ais diorang dan diletakkan benda tu bersama-sama dengan rantai kunci dan juga sebilah kapak. So diorang percaya kapak ni adalah kapak yang sama dia guna untuk bunuh mangsa-mangsa dia. Bacon tadi tu pula dia balut dengan kain. Semangkuk air juga telah dijumpai berada atas meja makan bersama-sama dengan makanan yang belum habis. Tapi kan dalam mangkuk tu memang dah tercemar dengan darah dan polis percaya yang sebenarnya pembunuh tu dah basuh tangan dia sebelum dia keluar meninggalkan rumah tadi. Polis juga telah jumpa 2 batang rokok yang telah dihabiskan dekat atas loteng rumah. Jadi benda ni membuktikan yang si pembunuh tadi sebenarnya tengah bersembunyi dalam rumah dorang, dalam loteng rumah dorang dan bersedia bila-bila masa je untuk serang dorang. Ini sumpah creepy. Kita tak tahu dalam rumah kita tu sebenarnya ada pembunuh yang tengah tunggu masa nak bunuh kita. Pada masa ni ramai polis, doktor dan juga menteri yang datang ke rumah diorang ni untuk tengok tempat kejadian. Bukan tu je, orang awam pun penuh dekat rumah si keluarga Moore ni semata-mata nak tengok tempat kejadian juga. Diorang ni bukan setakat tunggu dekat dalam rumah tak guys, tapi diorang masuk dalam rumah. Tak tahulah zaman tu orang barat ni kan perangai diorang ni macam pelik sikit tau. Ada salah seorang orang awam tadi yang mengambil sepihan tengkorak si Joe ni semata-mata untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Gila. Jadi polis yakin kejadian ni terjadi di antara pukul 12.30 malam hinggalah pada pukul 5 pagi. Jadi berbekalkan dengan sedikit clue yang polis ni ada, diorang cuba untuk menjejak si pembunuh tadi. Diorang pun mencari di seluruh kawasan bandar dan juga luar bandar. Lagipun kes tu dah terjadi 5 jam yang lepas tau. Maybe pembunuh tadi tu dah pun berjaya melarikan diri dia jauh daripada kawasan sana. Ada beberapa orang suspek yang telah ditangkap oleh polis tapi semuanya telah dibebaskan sebab kekurangan bukti. Salah seorang suspek dalam kes ni adalah Frank Jones yang merupakan seorang ahli perniagaan yang menjual barang-barang ladang dan dia ni pernah bersaing bisnes dia dengan Joe. Sebelum ni Joe pernah bekerja dengan dia selama 7 tahun tapi lepas tu Joe berhenti dan buka bisnes dia. So polis syak maybe Jones ni sakit hati dengan Joe tau. Yelah dah kerja dengan dia lama, lepas tu tiba-tiba berhenti kerja dan buka bisnes sendiri. So ibarat macam Joe ni telah mengambil segala ilmu bisnes dia daripada Jones lah. So Jones ni mungkin tak puas hati. Tapi ada juga kabar angin yang mengatakan Joe sebenarnya ada affair dengan menantu Jones. Ramai juga yang percaya maybe Jones ni mungkin dia tak bunuh Joe dengan tangan dia sendiri tapi dia upah pembunuh upahan untuk hapuskan Joe dengan family dia. Tapi disebabkan polis kekurangan bukti nak sabitkan Jones, so dia pun dibebaskan. Manakala suspek yang kedua pula bernama Lynn George yang merupakan seorang imigran dari England dan dia ni memang ada masalah mental. Dia ni adalah seorang pesakit skizo. Polis syak dia sebab dia pernah ada sejarah dengan keluarga Moore. Dia pernah bersembang-sembang dengan diorang sebelum ni. Dikatakan pada hari kejadian si George ni telah keluar daripada rumah dia awal pagi dan naik kereta api. Masa dia naik kereta api tu kan dia terjumpa dah strangers dan dia pun sembang-sembang lah dan dia cakap dekat Villisca ni ada 8 orang kena bunuh masa diorang tengah tidur. Masa dia cerita pasal ni dekat strangers tadi, tak ada sesiapa pun yang jumpa lagi jasad keluarga tadi tau. So macam mana dia boleh tahu ataupun benda ni secara kebetulan je. Bukan tu je, 2 minggu selepas kejadian ni si George ni pernah menyamar sebagai detektif untuk masuk tengok tempat kejadian tu. Tapi dia dibebaskan sebab orang kat situ ramai yang percaya sebenarnya George ni memang tak terlibat sebab dia nampak baik je. Lepas tu masa perbicaraan George dekat mahkamah kan, hakim pun tak tahu macam mana
nak dakwa dia sebab dia suka cakap benda yang merepek-repek. Makin ditanya, makin pelik-pelik jawapan dia dan akhirnya diorang pun decide lepaskan dia je. Bukannya membantu pihak berkuasa ni selesaikan masalah diorang, tapi macam buat diorang ni lagi tertanya-tanya, buat diorang ni tak jumpa jalan penyelesaian. Selepas daripada kejadian ni, orang-orang dekat sana jadi sangat takut dan diorang ni paranoid. Setiap malam diorang ni akan membuat rondaan dan bawa senapang patah bersama-sama. Selain tu, diorang juga telah memaku ke semua tingkap-tingkap rumah diorang untuk keselamatan diorang. Bukan tu je, diorang ni juga dah mula curiga antara satu sama lain tau, dan sentiasa membawa senjata ni ke mana-mana je. Diorang dah tak percaya antara satu sama lain. Sebabnya bagi diorang, mungkin ada di antara diorang ni adalah pembunuh sebenar. Walaupun kes ni dah pun berlalu 100 tahun lebih kan, tapi kes ni sebenarnya masih lagi belum diselesaikan. Pasal pembunuh yang tutup semua cermin dekat rumah keluarga Moore tadi tu dipercayai ada kaitan dengan ritual kepercayaan orang Victoria, yang mana sesiapa yang mati dalam rumah tu, semua cermin kena tutup dengan kain. Tapi Nina rasa orang Melayu kita pun ada buat macam ni juga tau. Diorang tutup cermin yang si mati tu guna sebabnya tak nak roh si mati tu tengok diri dia dalam cermin. Sebenarnya benda ni dalam Islam memang dilarang dan Nabi pun tak ada buat benda-benda pelik macam ni. Ustaz sendiri pun dah larang sebabnya perbuatan ni adalah sebuah perbuatan yang khurafat. Lagi satu, kes ni pun tak selesai disebabkan terlalu banyak cap jari orang awam ni di merata-rata tempat dalam rumah keluarga Moore. Kalau kita baca kes dulu-dulu ni yang terjadi dekat Eropah kan, orang awam ni mesti akan jadi yang terpaling sibuk lah nak masuk dekat tempat kejadian. Lepas tu rosakkan bukti-bukti yang ada dan menyusahkan pihak polis ni untuk melakukan kerja diorang. Dikatakan rumah Moore ni sebenarnya masih lagi ada dan telah dijadikan sebagai tempat pelancongan. Ada yang datang tinggal dekat sana semata-mata untuk merasai pengalaman seram. Rumah keluarga Moore ni juga telah diiktiraf sebagai rumah paling berhantu dekat Amerika tau. Sebabnya ada ahli paranormal ni yang ternampak roh kanak-kanak dalam rumah tadi dan juga roh pembunuh bersiri. Lepas tu ada pengunjung yang tidur dekat rumah tu cakap diorang memang tak boleh nak tidur sebabnya rasa macam diperhatikan sepanjang masa. Kadang-kadang tu diorang terdengar macam bunyi tapak kaki orang dekat atas loteng tau, tapi tak ada orang pun sebenarnya. Jadi kalau korang kat mereka dan nak rasa pengalaman seram ni, korang bolehlah check in dekat rumah tadi. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina tentang kes pembunuhan keluarga Moore yang sangat tragis dan sampai sekarang pun tak tahu apa motif sebenar pembunuh tu dan siapa yang buat. Tapi motif pembunuhan ni dipercayai adalah cemburu, nak sakit hati, dendam macam tu lah. So, kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.